Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk 10.7 Sistem limfa manusia. Hai, hang tak dah. Kenapa? Kejap-kejap dia hang. Kejap Okey. So, selepas kamu belajar hari ni, sepatutnya kamu dah tahu macam mana nak terangkan proses pembentukan bendalir tisu dan limfa. Okey, ini perkataan baru, bendalir tisu dan limfa. Kemudian kita nak banding dan bezakan antara kandungan limfa dan juga bendalir tisu. So, hari ni hero dia bendalir tisu dengan limfa. Okey, kena faham sekejap lagi kita nak cerita tentang bendalir tisu dengan limfa. Nah, bendalir tisu ni apa kandungan dia, beza antara bendalir tisu dengan limfa, dan kita nak huraikan juga komponen sistem limfa. Okey, sistem limfa ni adalah satu sistem yang terdapat pada manusia. Okey, apa dia dalam sistem limfa tu? Dia ada limfa, ada capillary limfa, salur limfa, nodus limfa dan organ limfa. Okey, mewajarkan keperluan sistem limfa, maksudnya apakah peranan sistem limfa tu pada manusia. Yang pertama, dia nak jadi pelengkap kepada sistem peredaran darah. Okey, kemudian yang kedua, mengangkut bahan larut lemak. Contoh bahan larut lemak, contohnya asid lemak dan gliserol. Kemudian ada vitamin yang berkaitan dengan lemak, iaitu vitamin A, D, E, K, vitamin adik. Dan juga sistem limfa ni kita kaitkan dengan pertahanan badan. Sebab dalam sistem limfa dia akan menghasilkan banyak limfosit, iaitu sel darah putih. Okey. Alright. Yang ni yang dikatakan sistem limfa dan sistem peredaran darah saling berkait rapat. Okey. Ini sistem peredaran darah yang belah kiri ni. Okey, yang belah kiri ni. Kita ada jantung, kita ada 3 jenis salur darah, iaitu arteri, vena dan juga capillary. Okey. Kemudian kita ada yang sebelah ni sistem limfa. Okey, dua-dua ni saling berkait rapat. Maksudnya kalau satu ada problem akan mengakibatkan satu lagi problem juga. Itu maksudnya saling berkait rapat. Okey, first kita nak tengok apakah bendalir tisu. So, ini perkataan yang kamu baru dengar hari ni kot, ataupun dah biasa dengar tapi tak tahu kat mana. Okey, kita refresh balik. So, ini adalah gambaran bagi kedudukan sel badan. Okey, yang warna krim dengan purple ni adalah sel badan. Okey, sel badan. Kemudian kita ada plasma. Dan kemudian kita ada yang biru-biru muda ni adalah bendalir tisu. Jadi kita nampaklah bendalir tisu ni dia berada di sekeliling sel-sel badan. Ni sel. Okey, dia duduk terendam. Maksudnya sel-sel badan terendam di dalam bendalir tisu. Okey. Okey, ini di sisi lain pula gambaran lain yang kita boleh faham. Okey, ini adalah capillary darah. Okey, capillary darah. Macam mana kita tahu ada capillary darah? Sebab dalam ni ada plasma. Yang ni plasma. Dan kemudian kita ada eritrosit, sel darah merah. Okey, yang ni pun adalah sel capillary darah. Okey, dia ada sel darah merah. Okey, yang ni nampak dah? Yang ni adalah sel badan. Kamu jangan silap sebab gambar pun bulat-bulat. Tapi yang bezanya kalau sel badan ada nukleus. Okey, di keliling sel badan inilah kita panggil sebagai bendalir tisu. Okey. So, apa definisi bendalir tisu ni? Bendalir tisu ni sebenarnya adalah plasma darah. Okey, tapi plasma darah yang telah ditapis. Okey, plasma darah yang memenuhi ruang antara sel dan sentiasa membasahi sel. Okey, ini memenuhi ruang antara sel dan sentiasa membasahi sel. So, cikgu cakap tadi ditapis. Apa maksud dia? Saya kita tahu macam mana yang dikatakan plasma darah yang telah tertapis. Okey. Alright. Tengok ni gambar yang cikgu ambil daripada buku teks juga. So, di sini cikgu nak kamu highlightkan gambar ni kat mana kedudukan yang betul dan nama-nama ni. Okey, yang ni belah kiri ni salur darah yang besar ni kita panggil sebagai arteri. Okey. Yang belah kanan ni, yang biru ni, ini adalah vena, kan? Beza dia
Nampak? Lukisan pun adalah komplit. Nampak? Dia punya lumen kecil sikit berbanding dengan vena. Lumen dia besar. Satu lagi, dekat vena ada injak. Okey, kemudian kita ada arteriol. Arteriol ni apa? Arteriol ni adalah arteri yang kecil. Yang ni arteri yang besar. So, bila dia sempit, dia kecil, diameter dia semakin mengecil, kita panggil sebagai arteriol. Okey. Venul adalah vena yang kecil. Okey, sebelum dia jadi vena besar, dia jadi venul dulu. Venul yang kecil. So, dalam ni nampak ada perbezaan color kan? Maksudnya ini adalah capillary. So, di sini dia yang bezanya dia adalah disebabkan size diameter. Maksudnya arteriol size diameter dia lebih kecil daripada arteri. Capillary darah size diameter dia lebih kecil daripada arteriol. Venul diameter dia lebih kecil daripada vena. Okey, kenapa cikgu highlight tentang diameter? Sebab ada kesan dia sekali lagi macam mana kita nak kaitkan dengan pembentukan bendalir tisu. Okey. First kat sini cikgu terang dulu, sekali kita tengok nota dia. So, darah beroksigen pada tekanan tinggi masuk ke dalam arteriol. Kenapa dikatakan darah beroksigen tekanan tinggi? So, ada dua sebab yang menyebabkan darah ini bertekanan tinggi dekat sini. Ada dua sebab. Yang pertama, kita faham darah daripada arteri ini biasanya datang dari jantung. Jadi daya pengepaman jantung tu tinggi. Itu sebab yang pertama, sebab darah mai daripada jantung. Yang kedua, darah bertekanan tinggi sebab sudah ada perubahan diameter size. Kalau arteriol diameter size dia berubah kan daripada besar ke kecil. Arteriol ke capillary pun ada perubahan diameter. Jadi daripada diameter besar ke kecil akan mewujudkan tekanan yang tinggi. Okey. Alright. So, ini plasma. Yang merah ni adalah plasma darah. Okey, darah lah, darah semua masuk. Disebabkan perbezaan tekanan tinggi menyebabkan plasma darah terturas masuk ke dalam ruang antara sel. So, yang bulat-bulat warna dalam ni, yang besar ni, ini adalah sel badan. Okey, sel badan. Ruang di antara sel tu adalah bendalir tisu. So, plasma darah akan terturas masuk ke dalam ruang antara sel. Ingat darah tu yang melalui capillary darah kan. Kena bayang bila cikgu terang ni, kena bayang darah sekarang duduk dalam capillary darah. So, disebabkan perbezaan tekanan yang tinggi, darah itu akan tertapis, terturas dan meresap masuk ke dalam ruang antara sel. Adakah, soalan cikgu, adakah semua darah akan masuk? Tak, yang masuk ke dalam ruang antara sel adalah plasma yang tidak mengandungi komponen yang besar. Komponen yang besar contoh ada 3 komponen yang besar yang tak boleh masuk dalam ruang antara sel yang nak jadi bendalir tisu tu. Yang pertama yang tak boleh masuk adalah sel darah merah. Sel darah merah dia tak boleh masuk dalam ruang antara sel ni sebab saiz dia besar. Yang kedua platelet, yang ketiga protein plasma. Jadi sekarang ni bendalir tisu ni dia duduklah di antara sel-sel. Kita panggil sebagai bendalir tisu. Okey. Ni explanation dia dalam buku teks ada. Kita check one by one Okey, darah tadi kalau dah faham penerangan ni, dia akan double faham dekat sini. Okey, darah yang sampai di hujung arteriol, capillary darah bertekanan tinggi akibat diameter capillary darah yang kecil. Okey, ini akibat yang pertama. Yang kedua, daya pengepaman jantung. Okey, ini berlaku kat sini nombor 1 ni. So, nombor 2, tekanan ini membolehkan plasma darah meresap. Dan plasma tu dia akan meresap ke ruang antara sel. Okey, yang ketiga. So, plasma darah yang memenuhi ruang antara sel dan sentiasa membasahi sel tisu dikenali sebagai bendalir tisu. So, bila dia duduk dekat tempat yang baru, nama dia sudah berubah. Asal-asal dia adalah plasma kan? Asal-asal dia daripada plasma. So, dia bila masuk di ruang antara sel, dia sudah bertukar nama jadi bendalir tisu. So,
Tadi cikgu kata yang komponen-komponen besar tak boleh meresap masuk. Jadi benda-benda tisu tidak mengandungi eritrosit, platelet dan protein plasma sebab saiz terlalu besar. Dia nak meresap keluar daripada dinding kapilari tu tak boleh sebab dinding kapilari tu nipis setebal satu sel. Dia tak boleh masuk. Jadi apa peranan, kenapa dia nak perlu masuk dalam ruang antara sel ni? Okey, ini dia punya kepentingan dia. Benda-benda tisu ni dia membolehkan pertukaran bahan dalam darah dan sel berlaku. Jadi pertukaran bahan dalam darah dengan sel berlaku. Apakah bahan-bahan tu? Bahan-bahan macam apa? Bahan-bahan macam oksigen, asid amino, glukosa, garam mineral, air. Okey, yang tu lah. Bukan termasuk eritrosit semua tak boleh sebab memang dia tak ada pun dalam tu. Okey. So nutrien dan oksigen meresap dari benda-benda tisu. Nampak nama dah berubah kan? Meresap dari benda-benda tisu ke dalam sel badan. Okey, contoh. Sel badan sekarang dia terima oksigen. Okey, ada glukosa. So proses apa yang berlaku dalam sel badan bila ada oksigen dengan glukosa? Proses apa? Respirasi sel. So bila sel badan ini melakukan proses respirasi sel, dia akan keluarkan karbon dioksida. Jadi karbon dioksida tu akan dipas baliklah kepada benda-benda tisu untuk dihantar masuk ke dalam sistem peredaran darah. Okey. Inilah cerita macam mana pembentukan benda-benda tisu. Okey. Boleh ikut Alright. Jadi ini kesimpulan dia. So, benda-benda tisu tidak mengandungi, benda-benda tisu yang duduk di ruang antara sel tu dia tak ada 3 benda ni lah. Eritrosit, platelet dan protein plasma. Why? Kenapa? Sebab saiz mereka besar. Bila besar, tak boleh meresap keluar dari kapilari darah. Okey. Apa peranan benda-benda tisu? Untuk pertukaran bahan dalam darah serta sel berlaku. Okey. Yang inilah cerita yang tadi tu kan. Alright. Okey. Ini cerita, ini adalah gambar sisi lain pula tapi benda yang samalah. Okey, ni arteriol daripada arteri yang besar. Bila nak jadi kapilari, proses resapan daripada plasma darah masuk ke dalam ruang antara sel berlaku. Okey. Jadi adakah macam mana benda-benda tisu tu, adakah dia kekal dekat ruang antara sel tu? Adakah dia kekal? Dia tak kekal. Dia akan masuk balik dalam sistem peredaran darah. Okey. Sekarang cikgu nak cerita pula macam mana pembentukan limfa. Sekarang benda-benda kedua dipanggil sebagai limfa. Okey. Sana cikgu tengok slide yang nak bagi faham. Okey, cerita yang ni dululah. Okey. Pada hujung venul kapilari darah, plasma darah adalah hipertonik berbanding benda-benda tisu. Okey, dekat sini dekat sini. Tadi kita masih berada di dalam ruang antara sel. Sekarang ni benda-benda tisu, dia akan masuk balik ke dalam sistem peredaran darah. Yang masuk balik itu adalah 85%. Dia akan masuk balik dalam ni, masuk ke dalam venul. Lepas tu akan masuk dalam vena dan terus ke dalam sistem peredaran darah. Okey. Okey. Plasma darah adalah hipertonik berbanding benda-benda tisu. Okey, boleh faham ni? Pada hujung venul kapilari darah, plasma darah adalah hipertonik berbanding benda-benda tisu. Faham tak maksud dia ni? Kat sini, nampak tunjuk sini. Okey, disebabkan tadi dalam kapilari darah dah keluar masuk semua ke dalam ruang antara sel kan. Jadi yang tinggal adalah apa? Sel darah merah, eritrosit dan sikit-sikit komponen sel yang lain. Maksudnya dekat situ dia jadi pekat kan. Bila pekat dia jadi hypertonik. Okey, hypertonik. Kemudian tekanan darah menjadi rendah dekat sini. Sebab daripada saiz kecil nak ke besar, tekanan darah menjadi rendah. Apa yang berlaku? Tadi benda-benda tisu yang duduk di ruang antara sel tu akan meresap masuk balik ke dalam venul. Akan meresap balik ke dalam venul.
berapa peratus yang masuk balik? Yang masuk balik ke dalam ruang sini adalah 85%. Oh cikgu, adakah kalau semua masuk 85%, habis kering ke bendalir tisu dekat ruang antarasel tu? Kering ke? Tak kering, sebab selagi ada daya pengepaman jantung, benda tu akan sentiasa berlaku. Okay? Proses tu akan sentiasa berlaku. Okay? So 85% saja ke cikgu yang masuk dalam venu ni? Ya, 85% sahaja yang akan masuk dalam sistem peredaran darah. Lagi 15% pergi mana? Lagi 15% akan masuk ke dalam capillary limfa. Yang kuning ni. Okey. So 15% akan masuk dalam capillary limfa. Bila masuk dalam capillary limfa, nama dia sudah bertukar menjadi limfa. Okey. Asal-asal dia adalah bendalir tisu. Tapi bila masuk dalam capillary limfa, dia menjadi limfa. Nampak ni yang kuning ni. Boleh ikut tak setakat ni? Kau cikgu laju sangat? Boleh? Okey. Cikgu ulang balik. Sekarang ni tadi kita belajar tentang bendalir tisu. Bendalir tisu tu daripada plasma darah yang masuk dalam ruang antarasel. So bendalir tisu tadi ni, bila dia duduk dekat ruang antarasel, dia akan kembali ke dalam sistem peredaran darah sebanyak 85%. Ni. Venu ni dia masuk dalam sistem peredaran darah lah kan. Lagi 15% dia akan masuk dalam capillary limfa. Nama dia sekarang adalah limfa. Sekarang kita dah tahu macam mana terjadinya limfa. Ada setengah buku dia tulis bendalir limfa. Samalah. Bendalir limfa dia akan masuk, ataupun limfa ni dia masuk dalam capillary limfa. Ni apa benda cikgu? Ni salur limfa pula, ni capillary limfa pula. Yang mana satu? Okey, capillary limfa ni kecil. Bila dia sambung-sambung dia jadi besar, kita panggil sebagai salur limfa. Benda yang samalah, cuma capillary ni dia lebih kecil. Okey, dia akan teruskan masuk sampai salur yang lebih besar, kita panggil sebagai salur limfa. Okey. Ini cikgu ulang balik. Bendalir tisu perlu meresap ke dalam capillary darah semula. Dia masuk balik. Berapa persen tadi? 85%. Okey, berhampiran venu dan membentuk cecair plasma balik. So, bila dia masuk rumah lain, dia masuk balik dalam venu tu, dia tak panggil lagi lah bendalir tisu. Dia panggil cecair plasma balik lah. Alright? Okey. Jika tidak, salur darah akan kekurangan cecair dan darah tidak dapat mengalir. Okey, sebab tu cikgu kata tadi, selagi ada pengepaman jantung, perkara ni akan terus berlaku bagi memastikan darah sentiasa mengalir. Kalau tidak kembali ke dalam venul tadi, darah tu akan tak mengalir lah, dia akan jadi masalah. So 85% daripada bendalir tisu akan meresap ke dalam capillary darah semula, iaitu venu tadi. So bendalir tisu yang selebihnya 15% di mana dia meresap ke dalam capillary limfa untuk membentuk limfa. Limfa ni bendalir yang ada dalam capillary limfa. Jadi sebenarnya kandungan limfa dengan kandungan bendalir tisu ni hampir sama. Okey, hampir sama. Tapi ada sedikit beza. Cikgu cerita nanti apa yang bezanya. Okey. Bendalir limfa akan mengalir ke dalam salur limfa yang lebih besar dan akhirnya kembali ke sistem peredaran darah. So maksudnya dia ikut jalan jauh sikit lah. Tadi kan yang dia lalu sini 85% ni dia jalan dia maksudnya perjalanan dia tu bagus lah. 85% ni dia direct terus masuk kan. Cuma yang 15% ni yang dia lalu jalan jauh sikit, dia masuk ke dalam capillary limfa. Okey. Jika limfa terkumpul secara berlebihan dan tidak dapat dikembalikan ke sistem peredaran darah, keadaan ini akan menyebabkan pembengkakan. Kalau limfa tadi, kalau 50% tadi tu tidak dapat dikembalikan, mungkin ada problem. Okey, nanti kita tengok masalah kesihatan, akan menyebabkan pembengkakan tisu. Okey. So limfa ni pergi mana? Lepas dia masuk dalam capillary limfa, lepas dia masuk ke dalam salur limfa, dia akan terus
mengalir ke dalam salur limfa yang lebih besar dan melintasi nodus limfa. Nodus limfa dia macam dia punya tempat perhentian. Nodus limfa ni kan sebenarnya adalah satu organ yang berfungsi untuk menapis mikroorganisma. Nodus limfa ni. So, maksudnya kalaulah dalam limfa tu dia ada apa-apa mikroorganisma yang terlepas masuk, so nodus limfa ni dia check, oh tak boleh lalu. So, dia akan sekat. Okey. Jadi dekat nodus limfa ni juga akan dihasilkan lebih banyak limfosit. So, limfa yang bebas daripada sebarang mikroorganisma kemudiannya mengalir ke dalam ductus thorax dan ductus limfa kanan. Apa benda pula cikgu ni? Okey. Ductus thorax ni dengan ductus limfa kanan ni adalah salur yang menyambung salur yang lebih besar lah. Maksudnya salur limfa yang lebih besar. Dia ada dua nama yang akan masuk ke bahagian kanan atau bahagian kiri. Kalau ductus thorax akan masuk ke bahagian kiri jantung, maksudnya bahagian kiri badan kita. Yang ductus limfa kanan ni akan masuk di bahagian kanan badan kita. Saya tengok gambar dia. Okey. Limfa akan dialirkan ke dalam darah di vena subclavicle kiri dan kanan. Okay, sekarang dia nak masuk ke dalam jantung lah. Dia nak sambung balik peredaran darah. Itu yang katakan pelengkap bagi sistem peredaran darah tu. So, limfa akan dialirkan ke dalam darah di vena subclavicle kiri dan kanan. Darah yang bercampur dengan limfa ini akan masuk ke vena cava. Dia dah masuk balik ke jantung lah. Okay. So, benar limfa akan mengalir ke dalam salur limfa yang lebih besar dan kembali ke sistem peredaran darah. Okey, kalau dia berkumpul secara berlebihan akan menyebabkan pembengkakan tisu. Okey, kita ulang balik perjalanan dia tadi. Okey. Boleh bayang daripada awal cikgu terang tadi kan. Okey, darah dari jantung, darah daripada jantung akan masuk ke arteriol dan terus ke kapilari darah kan. Okey, lepas tu darah tu akan jadi bendalir tisu. Okey. Yang ni, nampak dia kembali ke kapilari darah sebanyak 85% dan masuk ke jantung. Okey, maksudnya 85% ni jalan dia lebih singkat lah untuk kembali ke jantung. Cumanya ada 50% yang perlu lalu kapilari limfa. Sebab darah kita perlu ada limfosit. Ini caranya untuk darah kita menerima banyak bahan-bahan limfosit yang untuk mempertahankan badan kita daripada serangan patogen. So yang 15% ni dia masuk kapilari limfa. Okey, so limfa ni sekarang nama dia dah limfa kan. Limfa akan masuk ke salur limfa. Okey, kemudian limfa ni akan pergi ke dua bahagian. Sebahagian akan masuk ke bahagian kiri. Ductus thorax ni bahagian kiri. Thorax, K, kiri. Nak beza dia. Ductus thorax bahagian kiri. Kemudian masuk ke vena subclavicle kiri. Lepas tu baru terus masuk ke bahagian jantung. Ni dia masuk balik ke bahagian sistem peredaran darah lah. Masuk ke jantung balik. Nampak perjalanan dia jauh sikit lah. Okay, yang belah kanan ni. Salur limfa kanan masuk ke ductus limfa kanan. Masuk ke vena subclavicle kanan. So, darah akan masuk. Sekarang ni nama dia darah lah. Bila dia masuk dalam vena ni, nama dia sudah bertukar menjadi darah. Tadi kat sini masih limfa kan. Ini benda yang sama lah juga. Okay, so darah akan masuk balik ke dalam jantung. Dan jantung akan mengedarkan darah yang mengandungi limfosit dan semua apa benda tu akan diedarkan ke seluruh badan. Okay. So, jadi yang tu kita nak cerita tentang pembentukan bendalir tisu, pembentukan limfa dan macam mana pergerakan limfa tu untuk sampai ke dalam sistem peredaran darah. Okey, now kita nak tengok perbandingan. Bila tanya pasal perbandingan, dia mesti ada dua persamaan dan perbezaan. Okey, persamaan dan perbezaan antara limfa. Bila sebut limfa, kita bayangkan yang masuk dalam kapilari limfa tu. Okey, limfa dengan bendalir tisu. Persamaan mereka, kedua-duanya tidak mengandungi eritrosit.
Betul lah, sebabnya limfa ni dia asal daripada benda tisu kan. Okey, tak ada eritrosit, tak ada platelet dan tak ada protein plasma. Sama aja. Tiga-tiga ni tak ada. Dua-dua tak ada. Okey, yang bezanya limfa ni kandungan lemak dan bahan larut lemak lebih tinggi. Macam mana pula cikgu? Tadi tak sebut pun. Okey, kandungan lemak dan bahan larut lemak lebih tinggi. Okey, kamu ingat tak kita belajar masa pencernaan bab 6 itu kan? Okey, ingat tak yang laktil tu? Okey, laktil tu kan dia serap asid lemak dan gliserol. Okey, so yang tu yang akan masuk dalam sistem limfa. So maksudnya dalam limfa ni beza dengan bendalit tisu, dia ada kandungan lemak dan bahan larut lemak yang tinggi. Dan juga vitamin A, D, E, K. So lemak ni lebih banyak, limfa ni lebih banyak lemak. Lemak. Okey, limfa lemak, LL. Ingat Yang kedua, dia ada limfosit yang tinggi. Berbanding dengan bendalit tisu, kandungan lemak dia kurang. Bendalit tisu ni dia lebih banyak macam glukos, asid amino, vitamin C macam tu bendalit tisu ni. Dan kandungan limfosit dia lebih rendah. Ni beza dia. Yang samanya depa ketiga ni tak ada. Itu yang sama. Okey. Sekarang kita nak bezakan pula, nak bandingkan pula limfa dengan darah. Limfa dengan darah. Darah ni maksudnya yang ada eritrosit semua tu lah. Okey, persamaannya kedua-duanya ada kandungan plasma darah seperti nutrien, hormon, enzim, bahan buangan, gas respirasi dan leukosit. Sama je persamaan depa leukosit ni sel darah putih. Alright. Perbezaan limfa disebabkan dia berasal daripada bendalit tisu, maka limfa tidak mengandungi protein plasma, eritrosit dan platelet. Tapi darah dia ada. Darah adalah sebab yang ni maksud darah ni yang belum terturas ke dalam ruang antara sel tadi kan, yang belum bentuk bendalit tisu tu. Okey. Alright. Tadi kita nak tengok beza limfa dengan bendalit tisu. Now kita tengok limfa dengan darah. Okey. Okey. Pembentukan limfa dan komponen sistem limfa. Okey, capillary limfa. Kita berkenalan pula dengan capillary limfa. Sama juga bila sebut capillary ni, dia adalah satu lapisan sel sahaja. Yang mana satu cikgu capillary limfa ni? Yang kuning tadi tu, yang gambar ni. Yang kuning ni. Ni capillary limfa. Okey. Okey. So capillary limfa ni didapati di ruangan antara sel dan akan bergabung membentuk salur limfa yang lebih besar. So capillary limfa berbeza dengan capillary darah. Depa tak sama walaupun yang dia sama dari segi nipis dia satu sel, tapi tak sama dari segi struktur dia. Okey, salah satu hujungnya buntu. Buntu tu maksudnya dia tak bersambung. Kalau capillary limfa ni salah satu hujungnya buntu atau tertutup sementara. Hujung satu lagi dihubungkan kepada salur limfa. Okey. Kemudian dia berada di sepanjang salur limfa. Di sepanjang salur limfa ni ada nodus limfa pada jarak-jarak tertentu. Itu beza dia. Okey, sistem limfa. Saya kita tengok gambar sistem limfa. Limfa ni pun ada sistem dia tersendiri. So, tidak mempunyai pam sendiri. Kalau sistem peredaran darah, kita ada pam kan? Kita ada jantung. Tapi untuk sistem limfa, macam mana macam mana limfa tu nak mengalir? Sedangkan dia tak ada pam. Kita tengok apa yang boleh menyebabkan limfa tu mengalir. Okey. Tempat pemusnahan ejen jangkitan dan toksin di nodus limfa yang tadi RNR tadi ni, nodus limfa. So nodus limfa ni tempat untuk memusnahkan semua patogen ataupun mikrob yang menyebabkan penyakit. Okey, dekat situ juga ada mengandungi limfosit. Ini macam kem askar lah. Okey, nodus limfa ni macam kem askar untuk memudahkan memusnahkan mikrob yang menyebabkan penyakit. So, tadi cikgu tanya disebabkan dia tak ada pam,
macam mana limfa ni boleh mengalir? Pengaliran limfa dibantu oleh denyutan nadi. Okey, bukan jantung nadi denyutan nadi jantung dan juga pengecutan otot rangka serta peristalsis salur pencernaan. Dia bantu untuk mengalirkan limfa. Alright. So di dalam salur limfa ada injap sehala. Okey. So limfa ni mengalir berterusan ke arah jantung dan injap ni menghalang limfa daripada berpatah balik. Jadi salur limfa ni dia ada injap. Dia macam vena lah. Salur limfa ada injap. Okey. Ini adalah sistem limfa. Nampak dia tak melibatkan jantung pun kan? Okey, ada nodus limfa. Nodus limfa ni banyak di sepanjang salur limfa ni ada nodus kecil-kecil tu. Okey, ni salur limfa. Appendix pun adalah organ dalam sistem limfa. Sumsum tulang. Kenapa sumsum tulang terlibat? Sebab nak menghasilkan sel darah putih ataupun limfosit kan. Kemudian limpa. Limpa. Kan kita biasa makan limpa lembu kan. Itu adalah daripada sistem limfa. Hati-hati nama dia. Kalau limfa itu menunjukkan bendalir limfa. Kalau limpa ini adalah organ. Okey. Okey. Yang ni yang kata ductus. Salur limfa tadi bersambung untuk masuk balik ke dalam sistem peredaran daripada ductus limfa kanan. Nampak? Ductus limfa kanan akan masuk ke dalam vena subclavicle kanan. Vena subclavicle kanan kepunyaan sistem peredaran darah. Dia bukan kepunyaan sistem limfa. Tapi depa berhubung baik. Sebab dia adalah laluan nak masuk ke jantung. Okey. Kalau ductus thorax dia sambung kepada vena subclavicle kiri. Thorax kiri. Okey. So ductus limfa kanan menerima limfa daripada bahagian tangan kanan, bahagian dada, bahagian kanan, kepala dan leher. Bahagian ni lah. Yang ni bahagian kanan. Okey. Yang lain-lain tu daripada bawah, kepala bahagian kiri ni semua akan masuk ke dalam ductus thorax dan masuk ke dalam vena subclavicle kiri. Okey. Okey, ini tadilah. Ini komponen-komponen sistem limfa. Okey, yang ni cerita yang tadilah. Ini semua yang bulat-bulat kecil ni apa dia? Tak dengar suara lagi. Yang bulat-bulat kecil ni kita panggil apa? Nodus limfa. Okey, good. Nodus limfa yang kecil-kecil ni. Ni macam Kem Asghar kata tadi kan. Dia adalah tempat untuk memusnahkan patogen ataupun toksin dan menghasilkan lebih banyak limfosit. Ni salur buntu yang saya kata tadi. Capillary ni salur buntu sebab dia tak sambung. Dia mati kat ujung. Bukan matilah, maksudnya dia stop. Kan? Macam kita pergi taman, ada satu jalan yang kita tak boleh teruskan. Macam itulah. Okey, dia tak berpenghujung. Dia tak bersambung. Dia ada penghujung. Okey. Okey, hubungan antara sistem peredaran darah dengan sistem limfa. Kat mana yang mereka berhubung tu? Tadi macam ulang balik Semua salur limfa akhirnya bercantum dengan salah satu salur limfa utama. Inilah limfa utama. Salur limfa utama. Kalau soalan tanya apakah salur limfa utama? Ada dua, iaitu ductus limfa kanan dan ductus thorax. Ini salur limfa yang utama. Sebab mereka dua ni macam master lah untuk sambung dengan sistem peredaran darah. Okey. So ductus limfa kanan menerima limfa daripada yang tadi kan. Bahagian tangan kanan, bahagian dada dan bahagian kanan dan kepala leher yang saya tunjuk gambar tadi tu. Kalau ductus thorax dia terima limfa daripada semua bahagian badan di bawah tulang rusuk, bahagian kiri kepala, leher dan dada. Okey, ini beza dia. Beza antara darah, bendalir dan limfa. Okey, slide-slide ni kalau kamu nak salin sebagai nota pun boleh. Ulang balik. Okey. Ini yang kata combination antara dua sistem peredaran. Okey.
Yang hijau ni adalah peredaran sistem limfa. Yang ni 1, 2, 3, 4 ni adalah sistem peredaran darah. Nampak dia akan join masuk. Ni nampak dia masuk balik ni adalah di bahagian ductus limfa kanan, salur utama bagi limfa. Okey, satu sini, satu lagi ductus kiri, ductus thorax. Kat mana ductus thorax, tunjuk tak? Ni tak ada. Ductus thorax dengan ductus limfa kanan. Okey, sikit lagi lepas tu kita tengok soalan. Pukul apa dah ni? Kalau cikgu terlebih masa beritahu 8.41 dah. Kejap. Okey, isu kesihatan. Okey, isu kesihatan akan berlaku sekiranya bendalih itu tidak dapat dikembalikan semula ke aliran darah. Okey, ada macam-macam sebab lah yang menyebabkan bendalih tisu tu tak dapat dikembalikan balik ke dalam sistem peredaran darah. Okey, apa akan berlaku? Tisu badan menjadi bengkak dan itu kita kenali sebagai edema. Okey, punca edema, kehamilan. Biasa kita tengok kan orang yang hamil kaki dia bengkak. Okey, kaki dia bengkak. So badan menghasilkan lebih banyak bendalir badan dan memenuhi keperluan fetus yang membesar. Jadi terhalang untuk bendalir tisu tu untuk kembali sebab berat badan yang berlebihan. Okey. Kedua, kekurangan protein plasma. Ketiga, jangkitan parasit. Okey, jangkitan parasit. Okey, cacing parasit Brugia ni akan menjangkiti salur limfa dan dia akan menyekat aliran bendalir limfa. Jadi limfa tu tak boleh nak kembali ke sistem peredaran darah disebabkan ada cacing tu. Okey. Yang ni kita panggil penyakit untut. Elephantiasis. Kita tengok gambar ni. Ataupun pesakit yang terlantar untuk tempoh yang lama. Sebab tidak ada pergerakan daripada otot rangka menyebabkan limfa tu tak dapat dikembalikan ke sistem peredaran darah. Ini edema ni. Inilah edema. Kaki dia bengkak. Kaki bengkak. Ini elephantiasis, untut. Okey. Ini disebabkan oleh satu cacing. Cacing ni nama dia filariasis dan dia akan keluarkan cacing ni lah. Cacing ni akan dia keluarkan macam telur ni akan membiak dalam saluran ni dan akan menghalang daripada limfa tu kembali ke sistem peredaran darah. Okey. Kita tengok soalan perbincangan. Cikgu pergi laju sikit. Okey, namakan dua salur limfa yang utama. Apa dia? Salur limfa yang utama. Tadi kan ductus apa? Yes, good. Ductus thorax. Bagus. Okey, ductus thorax dan ductus limfa kanan. Okey, nyatakan 3 fungsi utama sistem limfa. Yang pertama, pelengkap. Kan? Yang kedua, untuk pertahanan. Kan? Yang ketiga, nak mengangkut yang lemak semua tu. Okey? Pengumpulan bendalir tisu berlebihan untuk dikembalikan ke dalam aliran darah. Ni maksudnya yang dia nak sambung ke sistem peredaran darah. Nak angkut lipid lemak ataupun vitamin A, D, E, K, asid lemak gliserol. Okey, yang ketiga untuk pertahanan badan. Sebab ada nodus limfa. Okey. Nyatakan perbezaan antara komposisi plasma darah, bendalir tisu dan limfa. Kita boleh bagi tahulah yang tadi cikgu terangkan tentang perbezaan ni lah. Alright. Kemudian soalan seterusnya. Setelah anda makan makanan berlemak, bilangan molekul lipid dalam limfa didapati meningkat. Jelaskan mengapa. Okey, soalan ni dia ada kaitan dengan soalan bab nutrisi. Jadi, kalau kita makan makanan berlemak dan dihidrolisiskan kepada asid lemak dan gliserol, okey, di dalam duodenum. Ingatlah dekat duodenum kan dia akan terima enzim lipase daripada pankreas kan. Okey. Kemudian asid lemak tu akan meresap ke dalam epithelium villus dan kemudian akan berpadu masuk ke dalam laktil. Laktil ni adalah sebahagian daripada komponen dalam sistem limfa. Sebab itulah bilangan molekul lipid dalam limfa bertambah. Okey.
Ini contoh soalan berkenaan dengan pesakit yang terbaring lama. Tadi ada kita sebut kan, pesakit terbaring lama. Pasal apa dia ada lebihan cecair interstis. Cecair interstis ni adalah bendalir tisu. Sebab ni SPM 2012. Sekarang KSSM kita sebut bendalir tisu lah. Dulu pun sebut bendalir tisu. Tapi dia ada dua nama, cecair interstis. Bendalir tisu tu. Sebabnya tiada pengecutan otot untuk membantu pengaliran limfa. So limfa tu tak boleh nak dikembalikan dalam sistem peredaran darah. Disebabkan dia kan ada bantuan daripada otot rangkai mengecut. Bila orang tu dia baring saja, dia tak bergerak. Jadi otot tu tak bergerak, maka limfa tu tak dapat dikembalikan. Okey, ini soalan 2005. Okey, gambar menunjukkan komposisi cecair dalam badan manusia. So ini bendalir tisu lah. Bendalir tisu. Bendalir limfa yang dalam ni, sebab dia tulis ni salur limfa. So limfa dalam ni lah. Okey, yang manakah membentuk persekitaran dalam? So P, R dan S. P, R dan S. Ini kita panggil sebagai persekitaran dalam. Okey, apakah bendalir X? Cikgu nak tanya. Apakah bendalir X? So gambar ini dia bagi satu sistem, ada dua sistem, sistem peredaran darah dengan sistem limfa. Tengok bendalir X. Bendalir X ni dia daripada mana ni? Oh, nampak sini adalah capillary limfa. Ni adalah salur limfa. So apakah bendalir yang duduk dalam salur limfa? Typekan jawapan. Bendalir yang ada dalam salur limfa kita panggil sebagai mana? Type. Bendalir yang duduk dalam salur limfa kita panggil apa bendalir tu? Nama apa? Tak apa, type. Salah pun tak apa, tak marah pun. Mana Aisyah? Hello, line cikgu okey ke? Hello? Tak nampak dengar. Okey, bendalir tisu yang duduk dalam salur limfa kita panggil sebagai duduk dalam salur limfa. Nampak ni salur limfa. Ni capillary limfa. Ni salur limfa. Yes. Good. Okay, nama dia limfa lah. Bendalir limfa. Ataupun kita panggil sebagai limfa. Okay, apakah yang berlaku kepada komponen dalam bendalir X semasa melalui nodus limfa? So, bendalir X ni, limfa ni akan masuk melalui nodus limfa. Apa yang berlaku pada bendalir tu? Okay. Bahan toksik ataupun mikroorganisme, patogen semua akan dimusnahkan. Okay, dineutralkan. Okay. Okay, bendalir X berasal dari darah. Memanglah berasal dari darah kan? Huraikan bagaimana bendalir X terbentuk daripada darah. Ini kita cerita balik lah. Sebab dia nak huraian. Cerita pasal plasma darah terturas daripada kapilari darah ke ruang antara sel sebab tekanan tinggi lalu membentuk bendalir tisu. Kena sebut nama dia nah. Jangan tulis bendalir X, kena sebut nama dia. Membentuk bendalir tisu dan sebahagian meresap. Sebahagian ni yang 85% tadi masuk balik ke dalam 15% lah masuk balik ke dalam capillary limfa membentuk limfa. Okey. 15% yang jadi limfa. Nyatakan satu perbezaan antara bendalir X dengan darah. Bendalir X tadi limfa kan. Beza dia dengan darah apa? Darah tu dia ada komponen yang besar tadi. Kalau bendalir X tak ada. Okey. So bendalir plasma darah ada eritrosit. Manakala bendalir X tidak mempunyai eritrosit. Yang tiga benda tadi kan. Eritrosit, protein plasma, satu lagi adalah platelet. Okey, platelet. Yang ni plasma darah ni dia nak habaq pasal eritrosit lah. Okey. Okey, salah satu bahagian salur Q didapati tersumbat. Terangkan kesannya ke atas sistem.
dalam rajah 5. Okey, so kesan dia bernalin limfa gagal kembali ke dalam vena. Okey, menyebabkan limfa berkumpul di ruang antara sel. So, apa yang terjadi pada kaki tu? Kaki tu akan membengkak ataupun kita panggil sebagai edema. Okey, last one Sistem peredaran darah dan sistem limfa berfungsi mengekalkan komposisi bernalai tisu. Terangkan bagaimana komposisi bernalai tisu dikekalkan. Okey. So, dia nak dalam contoh-contoh bahan yang diangkut. Jadi, dalam sistem peredaran darah, bahan-bahan yang diangkut adalah glukosa, asid amino, garam mineral, air, oksigen. Okey. Okay. Kalau yang masuk ke dalam sistem limfa, asid lemak, gliserol, vitamin A, D, E, K, vitamin A, D, E, K diangkut melalui sistem limfa. Okey, sebahagian daripada komposisi bernalai tisu meresap ke dalam kapilari limfa sebelum dikembalikan semula ke dalam sistem peredaran darah. Yang ni berapa persen? 15%. Okey. Sebahagian lagi, yang 85% lagi akan meresap masuk ke dalam sistem peredaran darah. Okey. Hari ni dekat sejam Alright. So tak apa. Homework kamu macam biasa buat praktis formatif yang cikgu ada senarai dalam kelas cikgu bagi tu. Buat praktis formatif tu dan tolong lengkapkan bioskop. Alright. Itu saja untuk hari ni. So, kalau tak faham apa-apa persoalan, boleh mesej cikgu. Cikgu sedia menjawab. Okey. Ada soalan tak setakat ni? Kalau tak faham sepenuhnya, itu biasa. Apa yang perlu kamu buat? Cari soalan latihan. Okey, sekejap nak stop dulu.